Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini adalah agenda Awani. Malam ini kita membincangkan rentetan apa yang kita saksikan pada hari Selasa 14 Disember 2021 di mana Mahkamah Tinggi memerintahkan supaya Menteri Dalam Negeri mendaftarkan Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA sebagai sebuah parti politik berkuat kuasa dalam tempoh 14 hari dan itu diputuskan oleh Hakim Datuk Norin Badaruddin yang membuat keputusan itu selepas melihat dan juga membenarkan permohonan semakan kehakiman difailkan Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan juga 12 individu lain yang mencabar keputusan Menteri Dalam Negeri dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS menolak rayuan mereka untuk mendaftar MUDA sebagai sebuah parti politik. Baik, itu asas pemberitaan yang kita bawakan pada hari Selasa. Namun bergerak ke hadapan bagaimanakah parti MUDA ini yang akan didaftarkan sebagai sebuah parti politik menjelang PRU nanti? Apakah yang mereka tawarkan kepada rakyat Malaysia? Bagaimanakah mereka akan menjadi salah satu pemain dalam industri ataupun dalam segmen politik di Malaysia ini yang akan mencabar dan juga membawa perubahan baru dalam nafas politik tanah air pada ketika ini. Saya bersama dengan salah seorang pengasasnya iaitu MP MUA sendiri, Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum YB, terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. YB, mungkin pertama sekali reaksi segera kebenaran yang diberikan oleh pihak mahkamah untuk ROS dan juga Menteri Dalam Negeri mendaftarkan sendiri parti MUDA ini dalam tempoh 14 hari. YB. Sejujurnya kami gembira dan lebih bertenaga untuk membawa politik khidmat, politik dasar, untuk mengubah landscape politik negara kerana perjuangan untuk mendaftarkan parti itu agak panjang ya. Ia telah pun memakan masa setahun setengah. Walhal parti-parti lain hanya perlukan 1 ke 2 bulan saja untuk mendaftarkan diri, tetapi bagi MUDA mungkin ada pihak yang tidak begitu selesa sampai perlu memakan masa setahun setengah. Tapi tak apa, yang lepas-lepas kami ingin turun ke lapangan, adakan listening tour untuk fahami masalah denyut nadi rakyat dan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Saya telah mengarahkan semua pimpinan muda di peringkat parlimen untuk santuni rakyat, fahami masalah mereka, budayakan politik khidmat kerana kita ingin membawa budaya politik baru di mana kita fokus kepada politik khidmat dan politik dasar. YB, kalau kita melihat perkataan muda yang digunakan untuk parti ini, mungkin dilihat oleh orang ramai pengundi khususnya yang akan mengaitkan parti ini dengan golongan muda sahaja. Bagaimanakah muda untuk melengkapi dan juga memenuhi hasrat dan juga aspirasi kebanyakan orang untuk menarik minat orang ramai dalam segenap aspek masyarakat untuk menyokong muda sendiri? MUDA itu akronim sahaja. Ia adalah parti yang berbilang bangsa dan agama yang berfahaman moderat dan fokus kepada politik khidmat dan politik dasar. Sebab itu kita juga ada ahli yang berumur 83 tahun dan kita terbuka kepada semua. Saya tekankan muda itu kerana ia bukan sekadar faktor umur. Kita ada juga pimpinan muda tetapi yang membawa fahaman politik yang lama dan lapuk. Sebab itu muda itu is a state of the mind. Ia lebih kepada mereka yang ingin membawa politik dasar, politik khidmat, politik disruptif dan politik yang betul-betul baru yang merangkumi semua faktor umur. Okey, YB, kalau kita lihat sebenarnya YB, perbezaan kalau kita melihat pada PRU 15 nanti sudah pasti ini adalah berkaitan dengan undi 18. Ini perubahan terbesar sekali kita saksikan dalam PRU yang akan datang nanti. Bagaimana untuk kita melihat bahawa adakah ini kelebihan bagi parti muda sendiri berbanding parti-parti selainnya kerana mungkin tarikan itu khususnya di golongan bandar dan sebagainya untuk golongan-golongan pengundi 18 tahun ini mungkin akan tertarik pada parti muda pada pandangan YB sendiri? I always believe we should never take the voters lightly. Tidak boleh pada peringkat awal lagi kita dah kata kerana mereka berumur 18 tahun ke atas, dengan itu mereka terus akan mengundi muda. Tidak. Kebanyakan anak muda di Malaysia, mereka ada pandangan politik masing-masing. They are adults, they are matured. Mereka faham apa yang berlaku di sekeliling mereka. Dan yang saya perlu buktikan sebagai pengasas muda adalah untuk membuktikan kepada mereka bahawa saya ingin membangunkan Malaysia, saya ingin membina lebih banyak jabatan yang kukuh untuk pastikan sistem pentadbiran negara itu kuat supaya akhirnya mereka meyakini parti muda dan akhirnya akan bersama dengan muda. Okey YB, kalau kita melihat sekarang masalah kita pada ketika ini adalah struktur ekonomi itu sendiri. Ini bukan masalah baru, sudah bertahun kita hadapi malah sebelum pandemik COVID-19 juga. Bagaimana pada pandangan YB sendiri untuk melihat bahawa apa yang muda akan tawarkan dan juga lakukan? Mungkin melihat kepada low hanging fruit yang boleh diselesaikan. Apa tawaran yang dibawa oleh parti muda sendiri untuk memastikan bahawa orang ramai faham inilah permasalahan politik yang ingin diberikan tumpuan oleh parti muda sendiri?
Ada beberapa perkara. Pertama sekali, kita memang ingin memastikan bahawa isu gaji minimum dan gaji bermaruah itu dijadikan salah satu teras. Tidak cukup kita hanya bincangkan isu gaji minimum hanya pada kadar 1,200 ke 1,300. It should be much higher than that. Kalau kita lihat negara jiran pun seperti di Jakarta, if you look at Indonesia, di Jakarta khususnya, gaji minimum mereka lagi tinggi daripada gaji minimum di Malaysia. Dan sepatutnya kita naikkan pada kadar yang lebih bermaruah. Bukan itu saja, saya ingin memastikan bahawa muda fokus untuk adakan job stimulus package ataupun package rangsangan ekonomi yang memberangsangkan. Kita lihat sebelum ini pada tahun 2020, saya berjaya pujuk kabinet untuk luluskan peruntukan 6.5 bilion ringgit untuk mencipta 350,000 peluang pekerjaan yang berkualiti. Malangnya kerajaan bertukar dan plan rangsangan ekonomi itu dimatikan dengan begitu sahaja. Saya juga ingin fokus untuk meyakinkan pelabur-pelabur luar untuk datang ke Malaysia. That Malaysia is open and business friendly to all. Pada masa yang sama, isu jurang ekonomi ataupun pendapatan itu perlu diselesaikan. Apa maksudnya? Ia bermaksud bahawa kita fokus pada Gini Coefficiency Index, iaitu indeks yang menilai isu jurang pendapatan di antara yang kaya dan yang miskin, dan kita fokus pada reform sistem pencukaian di Malaysia. Kita tidak boleh kenakan cukai-cukai yang akhirnya membebankan golongan pertengahan dan golongan B40, tetapi pada masa yang sama, untuk menambah pendapatan negara, kita patut kenakan cukai lebih tinggi kepada golongan maha kaya. Bincangkan tentang cukai pusaka ataupun inheritance tax, capital gains tax, tetapi kita lakukan perbincangan ini dengan pakar-pakar kerana kita pun tidak mahu to shock the market, so it must be done well and plan well. Tetapi isu-isu ini perlu dibincangkan dan perlu diputuskan untuk kita membangunkan Malaysia sebagai negara maju. Okey, YB, saya faham YB. Saya akan memberikan keadilan kepada YB. Sebentar saja lagi kita akan masuk ke topik ekonomi itu lebih lanjut. Tapi sebelum itu berbalik kepada topik politik. Kita melihat bahawa realiti politik pada masa kini tidak ada parti yang dominan. Satu parti dominan yang boleh memenangi pilihan raya dan juga mendapatkan tampuk kepimpinan. Bagaimana bagi Parti Muda sendiri? Mungkin konsep kerjasama politik itu bergerak ke hadapan selepas didaftarkan dalam PRU ke-15. Ke mana arah tuju untuk kerjasama politik oleh Muda sendiri? Untuk kita membina kerjasama dengan parti-parti yang lain, penting untuk Muda membuktikan kebolehannya, kepimpinannya supaya akhirnya diterima oleh parti-parti di Blok Pembangkang. Saya rasa kalau dari awal lagi kita tidak boleh menunjukkan kebolehan kita, pengaruh kita, agak sukar untuk rundingan itu berlaku. Sebab itu sejujurnya saudara, fokus utama kami adalah untuk menyantuni rakyat, untuk menubuhkan rangkaian muda di setiap kawasan parlimen, untuk memastikan bahawa kita fokus kepada politik dasar dan politik khidmat supaya rakyat tahu bahawa kita bersama dengan mereka akan membela mereka, dan muda ini ditubuhkan bukan sekadar untuk menang pilihan raya ke-15, tetapi perancangan jangka masa panjang, iaitu untuk memastikan kita bekerjasama dengan sesiapa pun yang mampu untuk membina Malaysia sebagai negara yang maju, bermaruah dan berintegriti, yang mengangkat rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama. Dan dalam bab itu kita akan fokus untuk kita perkuatkan jaringan muda di seluruh Malaysia dahulu dan untuk menyantuni rakyat. Khususnya pada musim COVID ini, saya agak yakin ramai nak lihat apa yang boleh kita lakukan untuk bantu mereka jika nak dibandingkan dengan percaturan politik. Okey, YB, kalau kita melihat mungkin kadar celik politik itu berbeza mengikut kawasan. Di luar bandar berbeza, di pinggir bandar berbeza, di kawasan bandar sudah pasti berbeza. Golongan muda dan juga golongan tua juga berbeza pandangan dan juga dinamika politik mereka. Bagaimana untuk kita melihat YB sendiri dalam membawa isu tentang struktur ekonomi semua ini untuk mereka fahami? Kerana pada akhirnya, seperti pengundi-pengundi di luar bandar, apa yang mereka fikirkan, kemahuan mereka adalah bagaimanakah ekonomi poket mereka sebagai contoh yang perlu dijaga dan juga diselesaikan berbanding masalah-masalah struktur ekonomi dan sebagainya untuk mereka fahami yang mungkin besar di mata mereka dan juga pemikiran mereka. Bagaimana muda mahu mendekati mereka, menyantuni mereka untuk golongan-golongan luar bandar ini? Apa saudara tekankan sebentar tadi adalah betul, di mana majoriti rakyat Malaysia kisahkan berkenaan isu politik perut, iaitu isu kos sara hidup. Bagaimana pula sistem pendidikan negara bagi anak-anak dan cucu mereka? Bagaimana pula rangkaian pengangkutan awam di kawasan mereka? Atau bagaimana pula peluang pekerjaan di kawasan separa bandar dan luar bandar? Adakah pekerjaan hanya akan tertumpu dan pembangunan hanya akan
akan difokuskan kepada kawasan-kawasan bandar. Perkara-perkara ini adalah perkara dasar dan asas yang harus dijadikan keutamaan parti muda. Sebab itu, the thrust of muda adalah untuk menjadikan Malaysia negara maju, which is a developed country. YB, dalam konsep pemulihan ekonomi ini mungkin mudah untuk kita perkatakan bahawa gaji minimum itu boleh dilakukan sebagai contoh. Malah kalau kita melihat sebelum ini pun Majlis Gaji Negara juga sudah menetapkan penetapan gaji minimum itu sukar dilakukan. Malah untuk kita samakan kedudukan gaji minimum antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak sebagai contoh pun berdepan dengan kesukaran. Bagaimana keyakinan ini ditimbulkan dan dijelmakan oleh Parti Muda YB sendiri untuk dilaksanakan? Kerana perbezaan dari segi melaksanakan gaji minimum ini bukan suatu tugas yang mudah untuk kita selesaikan. Pada pandangan YB sendiri, apa yang boleh dilakukan untuk soal gaji minimum ini? Persoalannya, adakah kerajaan ada iltizam politik untuk membawa perubahan ini? Saya bangkitkan isu ini kerana apabila saya dalam kabinet, ada juga yang mempertikaikan desakan saya untuk menaikkan gaji minimum daripada RM900 kepada RM1,200. Ada yang kata, this is too fast. Tetapi sejujurnya, di peringkat saya kata, this is not enough. Ya, walaupun peningkatan yang agak besar dalam tempoh masa yang singkat, that is RM300 a month increase peningkatan, dan setahun tu jumlahnya agak baik. Tetapi kalau kita lihat, dan kita perlu jujur dalam soalan ini, dengan kos sara hidup yang melambung jauh lebih tinggi, adakah gaji minimum iaitu RM1,200 mencukupi bagi anak-anak muda, bagi rakyat Malaysia yang bekerja di kawasan bandar? Dan sejujurnya saya agak yakin saudara tahu jawapannya tidak mencukupi. Ya? Dan kalau kita tahu ia tidak mencukupi, bagaimana kita, rakyat Malaysia, pengubal dasar boleh membiarkan mereka hidup sebegini dengan gaji yang begitu rendah, ya, sampai kadang-kadang tinggal di skuarter yang teramat kecil, keluarganya 8 orang tetapi saiz tempatnya sangat kecil, 600 square feet, 700 square feet. Ini masalah yang amat merisaukan. Dan dalam bab ini, sebab itu saya selalu kata muda kena fokus pada politik dasar. And let's look at the data di mana kita lihat bagi banyak our neighbouring countries, dia akan fokus kepada GDP to wage ratio, iaitu kadar GDP kepada gaji yang diberikan. Di Malaysia, ia adalah di antara yang terendah. It's still very low, walhal negara lain dah sampai 44%, 46%, tetapi di Malaysia masih dalam sekitar 30%. Maksudnya, banyak syarikat-syarikat mendapat profit yang agak lumayan, tetapi pekerja-pekerjanya masih tidak dapat gaji yang bermaruah. Walhal perkongsian kekayaan negara itu dapat dilakukan dengan lebih baik. Dan perkara ini harus kita bincangkan dengan lebih mendalam dan perlu ada iltizam politik untuk kita merombak struktur ekonomi negara supaya akhirnya kita mengangkat maruah dan martabat pekerja-pekerja di Malaysia. YB, mungkin juga ramai yang melihat bahawa bukan soal gaji minimum yang harus diberikan tumpuan. Sepatutnya gaji living wage sebagai contoh. Ini adalah gaji-gaji yang orang kata apa yang harus diberikan tumpuan kerana inilah yang akan menjamin kehidupan mereka. Bagi Parti Muda sendiri yang dibawakan ini, bagaimana tumpuan living wage ini harus dijadikan keutamaan untuk Parti Muda sendiri? Saya setuju 100%. Bagi saya ingin fokus kepada living wage sebab tu sebentar tadi saya kata gaji minimum tidak mencukupi. Perbincangannya perlu masuk kepada fasa gaji yang bermaruah, a dignified wage, a living wage. Dan perkara ini saya pernah bangkitkan dalam mesyuarat khas kabinet, dan saya bentangkan bukan sekadar gaji minimum tetapi living wage. Dan ini bukan perkara baru. Kalau kita lihat kajian-kajian yang telah pun diterbitkan oleh Bank Negara dan Khazanah Research Institute yang menunjukkan bahawa living wage di Malaysia di sekitar RM2,400 ke RM2,600. Tetapi pada masa yang sama, mereka gabungkan pendapatan isi rumah. Maksudnya kalau ada 2 orang yang bekerja, 2-2 inilah akan dimasukkan sekali. Tetapi dalam bab ini, kita perlu dia tengok kawasan juga. Kalau kawasan bandar, jumlahnya jauh lebih tinggi. Dan saya lihat perkara ini sebagai perkara yang penting kerana apabila kerajaan betul-betul letakkan sekurang-kurangnya kerangka gaji kepada sektor swasta dan kerajaan yang berdasarkan kepada gaji yang bermaruah, bukan sekadar gaji minimum, di situlah akhirnya fokus tuntutan daripada pekerja-pekerja itu sendiri bahawa kamu majikan perlu berikan gaji yang bermaruah kepada saya. Dan majikan pula akan katakan bahawa
kamu perlu upskill, reskill supaya kualiti input kerja itu dapat ditambah baik. Tapi fokusnya adalah untuk menggerakkan kadar purata gaji Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Apa yang YB sebutkan ini adalah dasar ekonomi yang bersifat popular sebagai contoh untuk menarik dan juga untuk menyelesaikan permasalahan. Kita sedar bahawa menguruskan ekonomi ini kebanyakan dasar yang perlu dilakukan adalah tidak popular. Bagaimana untuk kita memastikan bahawa keseimbangan ini dapat dicapai? Kerana dalam melaksanakan dasar yang tidak popular demi kepentingan ekonomi, pada masa yang sama untuk menjaga kebajikan rakyat, kehidupan dan taraf hidup mereka juga, bagaimana mudah mahu mencapai titik keseimbangan ini? Kerana apa? Kalau kita melihat pun perbezaan sebagai contoh garis kemiskinan kita, BGK kita sebagai contoh, sebelum ini RM980, kita mahu mencapai kepada RM2,208. Namun pada ketika ini ketidakmampuan kewangan itu menyebabkan kita merujuk kepada angka RM1,169 iaitu PGK makanan. Ini adalah antara kesukaran yang dihadapi untuk menguruskan data-data ekonomi dan sebagainya, dan juga dasar-dasar tidak popular harus dilakukan. Bagi muda sendiri, bagaimana untuk mengimbangi perkara ini? Betul. Sebab itu daripada awal saya rasa muda yang memulakan perbincangan berkenaan sistem pencukaian yang adil. Maksudnya ada perbincangan yang tidak begitu popular tetapi perlu kita bincangkan berkenaan cukai-cukai yang harus diperkenalkan supaya akhirnya kadar pendapatan negara dapat ditambah, tetapi kita perlu meyakinkan rakyat bahawa cukai-cukai ini akhirnya dapat dimanfaatkan oleh mereka juga. Apa yang rakyat marah adalah apabila cukai-cukai dikenakan kepada golongan pertengahan. Contoh sebelum ini GST yang dikenakan ke atas rakyat, tetapi mereka lihat juga berbilion ringgit diselewengkan dan telah dibuktikan di mahkamah. Baru-baru ni rakyat melihat dah nak 100 juta ringgit diberikan kepada mantan Perdana Menteri bagi sebidang tanah dan rumah yang teramat mewah. Rakyat melihat juga bahawa 80 juta ringgit untuk membiaya Saitros ataupun cyber troopers kerajaan. All these things, semua perkara ini akan menyebabkan rakyat hilang keyakinan kepada sistem demokrasi negara dan sistem pencukaian negara. Sebab itu saya rasa trim the facts. Perkara-perkara yang tidak diperlukan, kita keluarkan, fokus kepada kebajikan rakyat. Dan kedua, perlu ada perbincangan yang adil berkenaan sistem pencukaian yang lebih adil. Supaya akhirnya rakyat tahu, walaupun mereka dicukai, golongan kaya dicukai, tetapi duit itu akan dimanfaatkan oleh rakyat, pembinaan infrastruktur yang baik, sistem open tender yang lebih berintegriti supaya akhirnya duit itu tidak diselewengkan. Dan rakyat yakin bahawa setiap sen yang mereka bayar dalam cukai itu akan dimanfaatkan untuk menjadikan Malaysia negara maju yang akhirnya akan dimanfaati oleh semua rakyat Malaysia. YB ada bercakap banyak tentang soal cukai awal tadi, tentang capital gain tax dan juga ada inheritance tax. Capital gain tax ini sebagai contoh. Kalau kita melihat negara-negara jiran kita mungkin tidak melaksanakan, dan ini sedikit sebanyak jika kita laksanakan mungkin akan mengganggu gugat tahap daya saing kita sebagai contoh. Bagaimana untuk kita mencapai keseimbangan ini dalam mana kita melihat bahawa kita perlu tingkatkan hasil cukai kita melalui capital gain tax seperti dicadangkan oleh YB, oleh muda sendiri, dan pada masa sama kita mahu pastikan daya saing kita itu, daya saing pasaran kita itu tetap wujud, YB. Mungkin ada pengecualian sedikit di Singapura, tetapi kalau kita lihat di negara yang lain sudah ada. Tetapi cara mereka lakukan adalah declassify. Sebab itu saya tekankan it must be data driven. Kita tak boleh kenakan sampai ia menjerat diri kita. Saya beri contoh yang agak mudah. Bagi capital gains tax, dia ada yang long term investors and short term investors, dan kita perlu klasifikasikan short term, long term yang berlainan. Bukan itu saja. Kita juga perlu lihat ada yang masuk, laborkan dana, ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. So perlu ada exemption juga diberikan. Sebagai contoh, jika saya hilang pendapatan di sini selepas saya buat a form of investment, that form of loss can be covered back with future profits made bagi pelaburan-pelaburan yang lain. So kita tak boleh menjerat, kita tidak boleh menghukum, tetapi perlu diadakan. Itu yang penting. Mana keadilannya apabila seseorang golongan pertengahan boleh dikenakan cukai pendapatan, tetapi mereka yang bermain saham ada segelintir, or they call the sharks or the whales, yang mendapat jutaan ringgit setiap tahun tetapi tidak dikenakan cukai langsung. Mana keadilannya? Mana keadilannya, saudara, bagi keluarga-keluarga yang akan mewarisi berbilion ringgit, puluhan milion ringgit, ya, harta-harta ibu bapa atau nenek mereka, tetapi akhirnya tidak dikenakan cukai langsung. Tetapi ada juga rakyat Malaysia, ya, who are born to a very poor family, tidak dapat pembelaan yang sewajarnya. Dan lagi sekali saya tekankan,
it must be data driven. Sebab itu kalau orang kata kalau for cukai pusaka, takkan kita nak kenakan kepada mereka yang golongan pertengahan 500,000 1 juta, tidak, tetapi mereka yang mungkin yang akan warisi melebihi 10 juta 50 juta ringgit. There should be some form of taxation, tetapi kita perlu yakinkan kepada mereka semua that the system of governance is very strong, that every cent tax for them, setiap sen yang dicukaikan dari diri mereka akan digunakan untuk membangunkan Malaysia sebagai negara maju, infra yang berkualiti tinggi, rangkaian sistem pengangkutan awam yang baik, mencipta peluang pekerjaan yang sangat baik, kita akan tarik pelabur-pelabur luar untuk masuk, untuk melabur di Malaysia supaya akhirnya semua orang akan memanfaati sistem yang lebih baik ini. Kalau kita melihat apa yang YB sebutkan, data driven ini dipacu oleh data. Kalau kita melihat pelaksanaan cukai penggunaan GST sebagai contoh, ini adalah data driven yang sudah pun dibuktikan sistemnya, kesahihannya, memecahkan dan juga segala ekonomi-ekonomi hitam ini dapat diselesaikan dalam sistem ekonomi kita itu sendiri. Bagaimana pandangan muda sendiri untuk pelaksanaan GST ketika ekonomi sudah pulih nanti? Persetujuan, adakah ia boleh kita lakukan apabila ekonomi sudah pulih untuk setidaknya membantu fiskal kerajaan sebelum kita bercakap soal pemulihan ekonomi dan sebagainya, YB? Ada dua perkara. Pertama sekali, saya dah tekankan tentang tadi bahawa apa yang muda nak lakukan selepas ini adalah kita ingin menjelajah di seluruh Malaysia untuk adakan jelajah mendengar atau dikenali sebagai listening tour. Sebab saya ingin mendengar keluh kesah rakyat untuk memahami denyut nadi mereka, di mana saya kurang bercakap tetapi lebih mendengar, dan saya akan mengarahkan dan kerahkan semua pimpinan muda di semua kawasan parlimen untuk lakukan perkara sama untuk mendapatkan pandangan mereka berkenaan apa yang mereka mahukan untuk jadikan Malaysia negara maju. Selepas saya dapatkan perkara itu, di situlah akan ada perangkaan yang lebih khusus dengan pakar-pakar ekonomi negara berkenaan jalan ke hadapan supaya kita dapat merangka sistem pencukaian lebih adil. Itu pertama. Kedua, GST seperti cukai-cukai lain dikenali sebagai consumption tax. Pertama, kita perlu ubah sistem di Malaysia dahulu. Jika sistem itu tidak diubah, saya beri contoh. Kenapa rakyat marah sangat dulu sistem GST diperkenalkan terus 6%. Wahal di negara lain, dia ada tempohnya. 3%, 4% itu ada peningkatan. Tetapi bukan sekadar berkenaan jumlah 6% itu, tetapi bila rakyat lihat apabila sistem itu lapuk, bobrok, ada penyelewangan berskala besar, pembaziran berskala besar, bagaimana saya nak berjumpa dengan rakyat dan kata, saya akan cukai kamu walaupun kamu golongan pertengahan, walaupun kamu golongan B40 tetap akan kena. Tetapi akhirnya rakyat juga melihat, oh saya nak berikan tanah 100 juta ringgit kepada seorang pemimpin. Saya nak berikan 80 juta ringgit kepada cyber trooper. Saya nak bangunkan lagi 600 juta ringgit setiap tahun untuk bina PLKN lagi sekali. Persoalan-persoalan ini rakyat kepertikaikan, mereka kehilang keyakinan dan mereka rasa seperti duit cukai mereka itu tidak dibelanjakan dengan baik. So it must happen collectively, bersama, supaya rakyat tahu bahawa mereka ada perwakilan yang secukupnya dalam sistem pencukaian negara yang adil. Okey, YB Said Saddiq, terima kasih kerana bersama dengan agenda Awani pada malam ini. Ini topik yang cukup penting untuk kita bincangkan. Bukan sahaja kita melihat kepada aspek politik apabila parti muda sendiri sudah pun dibenarkan untuk didaftarkan dan juga diperintahkan untuk didaftarkan oleh mahkamah. Sebaliknya, percaturan politik itu membawa kepada apakah pegangan dan juga bawaan parti muda ini dalam aspek ekonomi dan juga membantu rakyat bergerak ke hadapan, dan sudah pasti ini akan dijelmakan dalam PRU ke-15 nanti oleh parti muda. Sama-sama kita nantikan. Ini antara permainan ataupun pemain baru dalam arena politik tanah air untuk memberikan persaingan, tawaran baru juga buat rakyat supaya tawaran itu akan dipertimbangkan oleh pengundi nanti. Sekian sahaja agenda Awani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.